Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak sekalian? Semoga kita berada dalam keadaan sihat dan dilindungi Allah dari penyakit COVID-19. Sebelum kita memulakan perkongsian kita kali ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan berkongsi dalam bahagian masalah rumah tangga. Dalam masalah rumah tangga ni, dalam tajuk ni terdapat 8 masalah dalam rumah tangga yang terdiri daripada talak, edah, rujuk, fasah, khuluk, nusyuz, zihar dan juga li'an. Jadi pada kali ini kita akan membincangkan dan berkongsi berkaitan dengan tajuk talak. Dalam tajuk talak ni kita akan lihat pengertian talak, dalil talak, hukum talak, rukun talak, jenis-jenis talak, bilangan talak dan juga hikmah Islam mengharuskan perbuatan talak ni. Dan akhir sekali kita akan melihat sedikit penilaian soalan-soalan dalam SPM insya-Allah. Baik, kita lihat pengertian talak. Talak dari segi bahasa bermaksud cerai atau melepaskan ikatan perkahwinan. Dari segi bahasa maksudnya cerai. Manakala dari segi istilah merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak cerai atau mengandungi makna keduanya. Istilah dia maksud merungkai ikatan perkahwinan. Merungkai ikatan perkahwinan dengan lafaz talak cerai. Itu dari segi istilah. Baik, kita lihat pula dari segi dalil nakli. Dalil nakli ni ialah dalil daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Saya mengambil dalil ni daripada hadis. Kita rujuk dalam buku teks muka surat 122. Anil bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abghadu halal ila Allah at-talaq. Daripada Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak. Jadi hadis inilah yang menunjukkan bahawa talak ni dibenarkan dalam Islam. Baik, lafaz talak. Lafaz talak ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, lafaz secara terang. Lafaz secara terang ni maksudnya lafaz yang tidak menunjukkan keraguan. Lafaz secara terang ni juga dinamakan sebagai lafaz sarih. Lafaz sarih. Lafaz yang kedua ialah lafaz kinayah. Lafaz kinayah ni lafaz yang diragukan sama ada boleh dimasukkan cerai ataupun tidak. Baik, contoh lafaz terang. Aku ceraikan engkau. Aku ceraikan menggunakan perkataan cerai. Maksudnya jelas dan terang. Ataupun aku talakkan engkau. Talak menggunakan perkataan talak tu jelas secara terang. Lafaz kinayah, lafaz yang diragukan, contohnya aku lepaskan engkau dengan seperti burung lepas daripada sangkar. Perkataan lepas. Lepas tu mungkin apa maksud lepas? Kalau lepas tu bermaksud talak, maka jatuhlah talak. Itu lafaz talak dari segi lafaz sarih ataupun lafaz kinayah. Baik, dari segi hukum. Hukum talak ni kita lihat dari segi wajib. Wajib bermaksud apabila seseorang tidak dapat melaksanakan kewajipan seperti memberi nafkah atau melakukan kezaliman sehingga mengancam keselamatan. Itu dari segi wajib. Maksudnya suami itu tidak dapat melaksanakan kewajipan seperti memberi nafkah
ataupun melakukan kezaliman kepada isteri, maka wajib suami tadi menceraikan isteri tadi. Yang kedua, hukum sunat. Sunat maksudnya apabila isteri memiliki akhlak yang buruk dan tiada cara yang dapat memperbaikinya. Jadi bila kita berkahwin, isteri tadi dia tidak berubah. Mungkin isteri tadi dia memiliki sifat yang selalu membuka aurat, tidak melakukan fitnah. Jadi suami tidak mampu lagi memperbaiki akhlak isterinya, maka sunat suami tadi menceraikan isteri tadi. Hukum yang ketiga, haram. Baik, haram apabila talak dilafazkan pada waktu yang diharamkan, seperti waktu isteri sedang haid, hamil dan nifas atau bertujuan menganainya. Haram ni maksudnya ketika keadaan suami menceraikan isterinya ketika isterinya haid. Jadi hukumnya haram suami tadi menjatuhkan talak ketika isterinya haid. Ataupun yang kedua, haram suami mencerainya untuk menganiayai isteri tadi. Dia waktu melafazkan talak tu, itu hukumnya haram. Jatuh tak talak? Jatuh talaknya. Cuma hukumnya haram. Jadi suami tadi mendapat dosa sebab menceraikan isteri ketika isteri tadi dalam keadaan haid. Hukum yang keempat ialah makruh. Makruh menceraikan isteri tanpa sebab ataupun menceraikan isteri yang solehah. Suami menceraikan isteri yang solehah tanpa sebab, maka hukumnya makruh. Baik, kita lihat pula kepada rukun talak. Rukun talak ni terbahagi kepada 3, suami, isteri dan juga lafaz talak. Syarat sah suami. Suami yang menjatuhkan talak mestilah yang berakal, balik dan tidak dipaksa. Suami tadi syarat dia mesti berakal, balik dan tidak dipaksa. Isteri, syarat bagi isteri, perempuan yang diceraikan adalah isteri yang sah. Isteri yang sah. Lafaz talak pula, lafaz yang digunakan mempunyai maksud perceraian sama ada lafaz itu soreh ataupun lafaz kinayah. Itu berkaitan dengan rukun talak. Rukun talak ada 3, suami, isteri dan lafaz talak. Baik, kita lihat pula jenis-jenis talak. Jenis talak ni terbahagi kepada 3. Talak dari segi hukum, talak dari segi kesan dan juga talak taklid. Apa dia talak dari segi hukum? Talak dari segi hukum ialah terbahagi kepada 2, talak sunni dan juga talak bid'ah. Talak sunni, talak yang sesuai dengan peraturan syarak. Maksud talak sunni, talak yang sesuai dengan peraturan syarak. Contohnya, suami menceraikan isteri dengan talak 1 atau 2 ketika isteri suci daripada haid dan tidak disetubuhi. Talak yang kedua, dari segi hukum, talak bid'i. Apa maksud talak bid'i? Talak yang menyalahi peraturan syarak. Seperti suami menceraikan isteri dalam keadaan haid ketika isteri suci tetapi sudah disetubuhi. Dan yang ketiga, talak 3 sekaligus. Itu talak sunni dan juga talak bid'i. Talak yang kedua, talak dari segi kesan. Talak dari segi kesan terbahagi kepada juga 2. Yang pertama, talak raj'i. Yang kedua, talak bain. Apa maksud talak raj'i? Talak 1 atau 2 yang belum tamat iddahnya. Talak 1 atau talak 2 yang belum tamat iddahnya.
Suami boleh merujuk kembali isterinya semasa iddah tanpa perlu kepada akad dan mahar yang baru. Itu talak raj'i. Talak bain terbahagi kepada dua. Bain sugra dan bain kubra. Bain sugra ialah talak yang tidak membolehkan suami merujuk isterinya kecuali dengan akad dan mahar yang baru. Bain sugra, talak yang tidak membolehkan suami merujuk isteri kecuali dengan akad dan mahar yang baru. Talak bain kubra, talak tiga yang mengharamkan bekas suami mengawini semula isterinya kecuali selepas isterinya berkahwin dengan lelaki lain dan diceraikan setelah berlaku persetubuhan. Itu maksud talak dari segi kesan. Talak yang ketiga ialah berkaitan dengan talak taklik. Apa maksud talak taklik? Talak yang disandarkan kepada sesuatu syarat. Terbahagi kepada dua. Taklik biasa, taklik khuluk. Apa dia taklik biasa? Talak yang dilafazkan dalam keadaan biasa. Macam mana contohnya nanti kita akan lihat. Taklik khuluk macam mana? Bentuk taklik yang diamalkan di sesetengah negeri di Malaysia. Baik, contoh talak taklik biasa. Talak yang dilafazkan dalam keadaan biasa seperti suami berkata kepada isterinya, jika engkau keluar dari rumah ini tanpa izin, maka engkau tertalak dengan talak satu. Talak ini akan berlaku apabila isteri keluar dari rumah suaminya. Ini talak biasa. Maksudnya dalam keadaan biasa, di rumah, suami berkata kepada isteri, jika engkau keluar dari rumah ini tanpa izin. Itu talak. Syarat dia apa? Tanpa izin. Keluar dari rumah tanpa izin, maka engkau tertalak dengan satu talak. Maka jatuhlah talak satu. Bila isteri keluar rumah tanpa minta izin. Talak taklik khuluk. Ini contoh lafaz yang diucapkan oleh suami selepas akad nikah. Dalam majlis akad nikah, selepas sahaja akad nikah, qadi akan memberikan satu sekeping surat talak taklik khuluk. Maka suami akan membaca lafaz ini. Contohnya, manakala saya tinggalkan isteri saya selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, dan saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama masa yang tersebut padahal dia taatkan saya. Atau saya lakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya. Kemudian dia mengadu kepada qadi, dan manakala sabit aduannya di sisi qadi atau mahkamah syariah, maka pada ketika itu tertalaklah dia dengan satu talak khuluk. Jadi talak khuluk ni dibaca dalam majlis akad nikah. Jadi sekiranya suami tadi meninggalkan isteri tadi 4 bulan berturut-turut dan tidak beri nafkah, maka bila dia mengadu di pejabat qadi, maka boleh jatuh talak satu. Ataupun secara automatik suami tadi melakukan penderaan kepada tubuh badan suami kepada tubuh badan isteri tadi, dia melakukan kezaliman, penderaan, maka dia juga boleh, bila isteri melaporkan kepada qadi tadi dan sabit kesalahan doktor dan sebagainya, maka jatuhlah dengan talak satu, walaupun suami tadi tidak melafazkan lafaz cerai. Itu maksudnya talak taklik khuluk. Bilangan talak. Ini semua orang tahu kan. Talak ni kita sebut, saya ceraikan dengan talak satu, talak dua, talak tiga. Ini bilangan talak. Jadi talak satu dan talak dua ni boleh dirujuk ketika dalam iddah, okey, ataupun
selepas habis iddah, boleh juga kahwin dengan rujuk lagi dengan pasangan tadi, tapi dengan syarat dengan membayar nafkah, membayar mahar dan juga akad nikah yang baru. Talak 1, talak 2 boleh rujuk dalam tempoh iddah, tidak perlu bayar mahar dan juga akad nikah yang baru, tapi selepas habis iddah perlu bayar mahar dan juga akad nikah yang baru. Beza dengan talak 3. Tidak boleh rujuk. Tidak boleh rujuk dalam waktu iddah pun tak boleh, selepas habis iddah pun tak boleh. Jadi macam mana nak kahwin balik dengan isteri tadi? Isteri tadi berkahwin dengan suami yang baru dan disetubui suami yang baru, kemudian diceraikan suami tersebut, maka barulah boleh suami yang lama tadi berkahwin dengan isteri tersebut. Itu bilangan talak. Hikmah talak. Yang terakhir sekali kita lihat apa kebaikan talak ni. Yang pertama, memberi peluang kepada suami isteri membina hidup baru. Memberi peluang kepada suami hidup baru. Selepas bergaduh, mungkin isteri dia ada kehidupan yang baru, jumpa dengan pasangan. Begitu juga dengan suami, boleh membina hidup baru. Yang kedua, memberi pengalaman dan pengajaran kepada suami dan isteri. Jadi hasil daripada perkahwinan yang pertama ni, mungkin suami dan isteri ni mereka dapat pengalaman bagaimana hidup secara bersama, dan pengalaman itu dapat digunakan untuk meneruskan kehidupan seterusnya. Itu adalah antara hikmah talak. Memberi peluang kepada suami membina hidup baru. Yang kedua, memberi pengalaman dan pengajaran kepada suami dan isteri. Baik, kita lihat contoh soalan yang boleh kita mempelajarinya untuk menjawab dalam kertas peperiksaan. Contohnya, jelaskan pengertian talak, jelaskan jenis-jenis talak. Mari kita lihat contoh soalan yang disediakan di sini. Bahagian contoh objektif. Kertas soalan pendidikan Islam untuk tajuk ibadah talak ni biasanya masuk dalam kertas 1. Contohnya, menceraikan isteri tanpa sebab atau menceraikan isteri yang salihah. Apakah hukum perceraian tersebut? A. Makruh. B. Haram. C. Sunat. D. Wajib. Menceraikan isteri tanpa sebab atau menceraikan isteri yang salihah. Jadi kat sini hukum perceraian. Maka hukum perceraian ni mencerai isteri tanpa sebab. Jadi jawapannya ialah makruh. A jawapan dia, makruh. Bahagian isi tempat kosong. Contoh soalan, jenis talak dari aspek hukum. Talak sunni, kotak yang kedua, X. X dalam rajah di atas ialah talak bid'ai. Jadi kita tulis jawapannya talak bid'ai. Bahagian subjektif ataupun bahagian B dalam kertas soalan pendidikan Islam kertas 1. Apakah maksud talak? 2 markah. Yang kedua, jelaskan jenis talak dari aspek hukum. 4 markah. Jadi macam mana kita nak dapat markah dalam bahagian subjektif ni? Maksud talak 2 markah. Cara menjawabnya, pengertian talak ialah merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak cerai. Merungkaikan ikatan perkahwinan 1 markah, dengan lafaz talak cerai 2 markah. Baru dapat 2 markah. Kalau tulis merungkaikan ikatan perkahwinan saja dapat 1 markah. Soalan yang kedua. Jawapannya, talak dari aspek hukum terbahagi kepada 2. Talak sunni iaitu talak yang sesuai dengan peraturan syarak seperti suami menceraikan isteri dengan talak 1. Jawapan yang kedua, talak bid'ai ialah talak yang menyalahi peraturan seperti menceraikan isteri dalam haid. Jadi sebab soalan dia kata jelaskan jenis talak dari aspek hukum. Jadi jawapan dia mesti kena aspek hukum ni terbahagi kepada 2. Sebab nak dapat 4 markah, kena jelaskan, kena uraikan sedikit talak sunni tu apa maksud dia. Kalau tulis
talak sunni 1, 2, talak bid'i hanya dapat 2 markah sahaja. Jadi untuk dapatkan markah yang penuh, kena tulis talak sunni iaitu talak yang sesuai dengan peraturan syarak seperti suami menceraikan isteri. Jawapan nombor 2, talak bid'i ialah talak yang menyalahi peraturan seperti menceraikan isteri dalam haid. Barulah dapat 4 markah. Jadi, saya harap murid-murid dapat memahami tajuk talak ini dengan baik. Semoga ianya boleh digunakan dalam kehidupan dan juga menjawab soalan dalam peperiksaan SPM nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.